الحمد لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وبعد. لقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, nescaya engkau melihat gunung itu terpegun, khusyuk serta retak pecah kerana takut kepada Allah. Dan ingatlah contoh-contoh perbandingan ini kami ajukan kepada umat manusia supaya mereka memikirkan. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan kita kesempatan, rasa seronok, rasa tidak jemu-jemu untuk berada dalam majlis ilmu, mendengar dan mengambil istifadah, ambil manfaat daripada peringatan-peringatan Allah melalui Al-Quran Al-Karim dan melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu nikmat yang cukup besar, nikmat kita suka ataupun nikmat ingin untuk senantiasa berada di rumah Allah, walaupun di mana sahaja kita berada. Baik, tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, pada tengah hari yang mulia ini kita sambung lagi perbincangan kita pada bahagian yang terakhir saya kira daripada surah Al-Hajj yang telah pun kita bahaskan sebelum daripada ini. Maknanya dalam surah Al-Hajj ini bagaimana kita telah bincangkan arahan supaya bertakwa kepada Allah dan beramal dengan amalan-amalan untuk pertemuan kita dengan Allah di akhir akhirat kelak. Dimulakan dengan perbincangan yang cukup jelas berkenaan dengan muqaddimah daripada suratul Hajj ini sendiri, dan kita telah pun berada di penghujung surah pada tengah hari yang mulia ini. Baik, insyaAllah pada tengah hari ini kita akan melihat satu tajuk baru, iaitu status Al-Quran dan keagungan Allah yang menurunkannya, yang memiliki Asmaul Husna, yang memiliki nama-nama besar Allah. Yang nama-nama besar itulah sifat antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib dan mesti kita miliki, kita ingati nama-nama tersebut. Kita mengagungkan nama-nama besar Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak fadilat dan kelebihan di kalangan yang disebut oleh para ulama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha tis'atan wa tis'ina isman
mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya milik Allah itu 99 nama. Barang siapa yang mengasahinya, maka pasti masuk syurga. Jadi sebab itu para ulama telah menyusun beberapa hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara tersebut. Nama-nama Allah mempunyai khasiat yang dapat dijadikan sebagai pengaduan dan maksud dan tujuan, serta bisa mensejahterakan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Berikut ini adalah 4 rahsia di sebalik lafaz Asmaul Husna. Ada 4 rahsia dia. Yang pertama, berdoa dengan Asmaul Husna. Umat Islam telah dianjurkan sempatkan waktu untuk membaca seluruh nama Allah ataupun salah satu daripadanya. Ada 2 keuntungan yang diperolehi ketika mengamalkan Asmaul Husna ini. Yang pertama, dari segi membacanya sudah termasuk ibadah. Yang kedua, berdoa dengan membacanya juga sudah termasuk ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa sebut kan, alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin. Kan, Allah ni hamdan hamidin. Allah ni tempat untuk kita memuja Allah. Manusia tak boleh puji sikit-sikit boleh. Nak puja lama-lama tak boleh, nanti jadi bahaya. Yang manusia tak boleh begitu. Tapi Allah tak apa. Sebab Allah ni zat yang paling tinggi. Dia yang memiliki segala kesempurnaan. Kita ni lemah, kita terpaksa bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang yang senantiasa berzikir dengan nama-nama Allah. Dalam doa kita kan hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Itu semua di antara sifat-sifat Asmaul Husna Allah. Baik, kita cuba angkat tangan belah kanan. Cuba tengok tangan belah kanan ni. Tapak tangan kita ni ada apa? Ada apa ni? Ada garisan. Garisan tu garisan apa? Nombor apa? 18. Kan? Belah kiri 81. Campur jadi 99. Cuba siapa boleh teka? Yang 18 ini apa Asmaul Husna pada nombor 18? Cuba kita sebut ramai-ramai. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعين المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الشكور الغفور الحفيظ العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المقسي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الرؤوف ذو الجلال والإكرام
المقسط الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الرشيد الصبور الذي ليس كمثله وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, cuba tengok nama 18 ni apa dia nama ni. Yang pertama Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim, tiga Al-Malik, Al-Mu'min As-Salam, Al-Qudus, Al-Muhyin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah. 18 ni namanya Al-Fattah. Jadi Allah suruh kita buka. Yang bagi rezeki ni, yang membuka segala rezeki ni Allah. Sebab tu doa dia tuan-tuan, jangan doa lagu ni. Ada orang doa macam ni, kan? Ada orang doa macam ni, ada orang doa macam ni, ada orang doa tak atas sama kemaluan. Dia sila. Dia tengok ada orang buat begitu, kan? Dia sila, dia letak tangan dia betul-betul dengan kemaluan dia, kan? Takkan itu adab kita dengan Allah, kan? Sedangkan Allah Al-Fattah, Allah pembuka segala rezeki. Minta dengan Allah. Allah ni pembuka segala-galanya, kan? Minta dengan Allah. Sungguh-sungguh lah. Janganlah kepik dengan begitu mau. Macam tu pada macam jolok jagu dia pun dia, kan? Minta dengan Allah sungguh-sungguh. Angkat tangan sungguh-sungguh, minta dengan Allah. Buka sungguh-sungguh, minta sungguh-sungguh. InsyaAllah. Allah ni Fattah, Allah ni Razzaq, Allah ni macam-macam nama yang diberikan. Yang Allah sendiri memberikan nama-nama tersebut kepada kita semua. Baik, kita baca sama-sama ayat daripada ayat surah yang ke-21 sehingga ayat yang ke-24 surah Al-Hashr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilkal amthal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyhadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladhi la ilaha illa hu huwal malikul quddus as-salamul mu'min
الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Sadaqallahul azim. Seandainya kami turunkan Al-Quran kepada gunung, nescaya engkau melihat gunung itu terpegun, khusyuk serta retak pecah kerana takut kepada Allah. Ingatlah, contoh-contoh perbandingan ini kami ajukan kepada umat manusia supaya manusia memikirkannya. Dialah Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, Maha mengetahui perkara yang gaib dan nyata. Dialah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang menguasai sekalian alam. Maha suci Allah yang maha selamat sejahtera daripada segala kekurangan, yang melimpahkan keamanan, serba berkuasa, yang maha perkasa, yang maha gagah dan sifat al-mutakabbir. Maha suci Allah daripada segala yang mereka sekutukan dengannya. Dialah Allah yang menciptakan sekalian makhluk, yang mengadakan daripada tiada kepada ada, yang membentuk rupa makhluk-makhluknya mengikut yang dikehendakinya. Baginya lah nama-nama yang unggul, bertasbih memujinya segala yang ada di langit dan di bumi. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik, tuan dan dirahmati Allah sekalian, ayat 21 daripada surah Al-Hajj ini Allah kempen kita. Allah ni kempen lah. Allah suruh kita mengabdikan diri kepada Dia. Kenapa Allah Ta'ala suruh abdi diri pada Dia? Inilah nama-nama sifat-sifat yang disebutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada ayat 21 hingga 24, supaya kita semua faham hebatnya Allah. Allah ada sifat al-mutakabbir. Allah boleh takabur. Sifat takabur kita jangan ambil, kan? Jangan ambil sifat takabur ini. Ini sifat Allah. Allah boleh nak takabur sebab segala-galanya Dia punya, kan? Gunung ganang Dia punya, matahari Dia punya, kan? Harta kita Dia punya, rumah kita Dia punya, kenderaan kita Dia punya, isteri anak kita Dia punya, suami kita Dia punya, semua Dia punya. Mana ada yang kita punya? Kita nak sombong sangat mengaku kata kita punya, mana boleh. Allah boleh lah sebab memang Dia punya. Kita menafas guna udara, Allah Ta'ala punya, kan? Semua Allah kita lihat menggunakan mata, Allah Ta'ala punya. Allah boleh tarik rentak sekejap, kan? Nikmat yang pelbagai yang diberikan Allah. Sebab itu Allah kempen, Allah suruh kita sembah Dia dengan sembah yang lain daripada Allah. Allah marah sangat bila kita mengabdikan diri kepada lain daripada Allah, kan? Kita main kerja kerana apa? Kerana Allah. Niat aku main kerja ni kerana Allah. Putihkan niat. Nak kata main pejabat tu, ya Allah, aku murahkan rezekiku, ya Allah. Aku datang bekerja kerana-Mu, ya Allah. Kerana mencari rezeki yang halal dan tayyibah, ya Allah. Kerana aku nak berikan anak isteri ku makan daripada makanan yang halal dan tayyibah, ya Allah. Ya Allah, peliharalah aku, ya Allah, daripada terlibat dengan penyalahgunaan kuasa, ya Allah. Peliharalah diriku daripada terlibat dengan benda-benda yang haram, ya Allah. Penyelewengan, ya Allah. Rasuah, riba dan sebagainya, ya Allah, yang Kau benci dan Kau marah sangat-sangat, ya Allah. Ya Allah, tolong, ya Allah, bantulah kami, ya Allah. Kami insan lemah, ya Allah. Kadang-kadang kami tak tahan dengan ujian dunia yang sementara ni, ya Allah. Boleh doa saja. Mintalah dengan Allah, jangan minta dengan orang lain, kan? Bila kita dah doa daripada kita pagi-pagi kita bangun, dah sembahyang subuh berjamaah dah, kan? Lepas tu baca Quran pula segi, lepas tu banyakkan berdoa pula, tuan-tuan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sedang melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Baik. Seandainya kami turunkan Al-Quran kepada gunung, nescaya engkau akan melihat serta terpegun khusyuk serta retak pecah kerana takut kepada Allah. Maknanya,
perihal Al-Quran yang hebat lagi agung serta mengandungi nilai sastra yang tinggi dan pengajaran-pengajaran yang melembutkan hati. Sekiranya diturunkan kepada bukit dan dianugerahkan akal untuknya sebagaimana manusia, nescaya kamu akan melihat bukit yang sangat keras itu akan tunduk patuh merendah diri serta setia terhadap Allah. Permukaannya akan merekah lantaran takut kepada Allah dan berwaspada dengan azabnya. Ia khawatir tidak mampu menyempurnakan kewajipan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah buat perumpamaan ini kerana apa tuan-tuan? Nak bagi penghormatan yang tinggi kepada Al-Quran. Kan? Manusia je. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha. Kan? Sesungguhnya gunung ganang telah pun diberikan amanah untuk diberikan amanah di atas muka bumi ini. Mereka menolaknya. Fa abaina an yahmilnaha. Akan tetapi manusia memikul amanah tersebut. Manusia ni berani kita pikul amanah. Gunung ganang tak berani. Kan? Ni pun Allah Taala buat perumpamaan lagi. Perumpamaan apa? Kalaulah kamu letakkan Al-Quran itu, seandainya kami turunkan Al-Quran itu kepada gunung, nescaya engkau akan melihat gunung itu terpegun serta retak pecah kerana takutkan Allah. Permukaan akan merekah lantaran takut kepada Allah dan berwaspada daripada azabnya. Perumpamaan ini adalah suatu penghormatan yang tinggi terhadap Al-Quran lantaran kemampuan dan kesannya yang mendalam terhadap jiwa. Di dalamnya terkandung pelbagai pengajaran dan peringatan serta janji yang baik dan benar dan ancaman yang pasti berlaku. Sekiranya bukit yang kukuh dan teguh pun memahami Al-Quran, ia akan tunduk dan patuh kerana takut kepada Allah. Mengapa pula hati kamu, manusia, tidak menjadi lembut, khusyuk dan pasrah, sedangkan kamu telah memahami perintah Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Gunung ganang yang pejal, batu, yang tegak, kokoh pun, kalau dia ni boleh jadi retak. Ini kan manusia yang hatinya lembut. Kan? Lebih-lebih lagi lah, sepatutnya kita ini memahami dan menerima apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala daripada Al-Quranul Karim itu sendiri. Oleh yang demikian, Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, dan ingatlah contoh-contoh dan perbandingan ini kami kemukakan kepada umat manusia supaya mereka memikirkannya. Allah buat banyak contoh perumpamaan. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah. Kan? Muhammad, alam tara, kamu tidak melihatkah kaifa daraballah, bagaimana Allah Ta'ala mengadakan perumpamaan. Apa dia perumpamaan yang Allah Ta'ala buat? Kalimatan tayyibah, kalimah yang baik, iaitu kalimah tauhid, la ilaha illallah. Ibarat kasyajaratin tayyibah, ibarat sebatang pokok yang baik. Apa ibarat? Apa sifat pokok yang baik? Asluha sabitun, akar tunjangnya mencengkam ke dalam perut bumi, memberikan foundation yang kuat kepada batang pokok tersebut. Wa far'uha fis sama', pucuk-pucuk daunnya menjulang tinggi ke langit. Wa far'uha fis sama', maknanya mendapat pencahayaan matahari yang sebaiknya. Begitu. Inilah benda-benda yang berlaku. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, Allah Taala buat perumpamaan itu, wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Demikianlah Allah Taala buat perumpamaan tadi, perumpamaan dengan hujan, perumpamaan dengan apa? Kita baca sebelum ni kan. Innal ladzina ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lahu. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba. Hei orang beriman, hei sekalian manusia, perhati elok apa yang telah diberikan contoh oleh Allah, perumpamaan oleh Allah. Apa dia perumpamaan Allah? Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang mengabdikan diri kepada tuhan-tuhan yang disembah lain daripada Allah, la yakhluqu dzubaba, mereka tak dapat nak cipta walaupun dengan seekor dzubab. Mana dzubab? Lalat. Nak buat lalat pun tak boleh. Saya kata nak buat lalat, nak buat kanta cembung. Kan? Lalat ni tuan-tuan, dia punya mata dia, dia punya mata dia keliling. Hebat Allah Ta'ala buat ni. Allah kata nak buat yang mata keliling, mata kanta cembung tu pun kamu tidak mampu untuk nak menciptakan. Apatah lagi nak buat lalat seekor. Kan? Kumpullah wala wijtama'ulah. Kalaupun kamu mampu mengumpul semua tuhan-tuhan yang kamu sembah lain daripada Allah, la yakhluqu dzubaba,
Kamu selama-lamanya tidak akan dapat menciptakan walaupun seekor lalat. Ini Allah Ta'ala buat perumpamaan begini untuk kebaikan manusia, agar mereka memikirkan yang wajib difikirkan untuk diambil pelajaran. Allah Ta'ala berfirman, dan kalaulah, dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-31, dan kalaulah ada mana-mana kitab suci yang dengan sebabnya gunung ganang terbongkar bergerak dari tempatnya, atau dengan sebabnya bumi terbelah lalu menerbitkan isi kandungannya, atau dengan sebabnya orang-orang yang telah mati dapat berbicara, tentulah Al-Quran itulah kitab berkenaan. Gitu. Kitab lain tak boleh lah, Al-Quran Al-Karim sahaja. Kan? Allah Ta'ala sebut, kalaulah ada mana-mana kitab suci yang dengan sebabnya gunung ganang terbongkar bergerak dari tempatnya. Gunung ganang tu boleh pecah. Macam tadilah. Kan? Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Bumi ni akan retak, pecah. Kan? Kalau kita letak Quran atas gunung ganang tadi ni, nak sebutnya betapa hebatnya, betapa tinggi, mulianya kedudukan Al-Quran itu sendiri. Maksud ayat di atas ialah menegaskan tentang kekerasan hati dan tabiat manusia. Telah sabit dalam hadis mutawatir bahawa pada kebiasaannya Nabi SAW berdiri berhampiran dengan salah satu daripada batang kurma di masjid untuk berkhutbah. Setelah dibina sebuah mimbar untuk kali pertamanya, Rasulullah datang menyampaikan khutbah sambil membelakangkan batang kurma tersebut. Tiba-tiba batang kurma tersebut kelihatan seolah-olah meraih simpati, merengek seperti kanak-kanak yang minta dibelai. Mungkin ia mendengar peringatan dan wahyu. Maksud ayat di atas menegaskan tentang kekerasan hati dan tabiat manusia yang degil. Ia juga sebagai satu kecaman terhadap manusia, terhadap sikap mereka yang tidak merendah hati ketika membaca Al-Quranul Karim. Sedangkan bukit yang pekak pun, jika dia mendengar dan memahami kalamullah, akan tunduk dan patuh disebabkan takutnya kepada Allah. Maka bagaimana pula halnya dengan kamu, hai manusia, yang dapat mendengar dan memahaminya. Jadi Allah Ta'ala nak tempelak kita lah. Pokok pun, batang kurma yang Rasulullah bersandar buat tempat khutbah pun, bila dengar ayat dan tuan-tuan dia pun menangis, merengek juga. Bayangkan, kan? Pokok gunung ganang pun begitu sifatnya. Mengapa hati kita menjadi keras? Hati kita keras ni banyaklah tuan-tuan, banyak faktor. Kerana jahil, kerana tidak berdampingan dengan para alim ulama, hina para alim ulama. Hari ni orang hina para alim ulama, tuan-tuan. Babi kata kat ulama, anjing kata kat ulama. Kan? Hina ulama ni macam-macam tuan-tuan. Dihina sama dengan anjing, dengan babi pun ada di Facebook. Facebooker hari ni cukup biadab. Kan? Pelakon ulama begitu je tuan-tuan. Hina, maki, hamun, kata macam-macam kepada para alim ulama yang tidak ada kerja lain. Para ulama ni tidak ada kepentingan dunia melainkan nak menyelamatkan manusia daripada azab api neraka Allah. Kan? Bawa ada Facebook, bawa ada handphone, ada kejayaan sikit pun tuan-tuan, sudah pun sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Seterusnya Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat lain bagi dirinya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, dialah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang menguasai sekalian alam, yang maha suci, yang maha selamat sejahtera daripada segala kekurangan, yang melimpahkan keamanan, yang serba berkuasa, yang maha perkasa, yang maha gagah. Sifat mutakabbir, maha suci Allah daripada segala yang sekutukan dengannya. Allah menegaskan sifat-sifat keesaannya sekali lagi. Ini sebagai suatu penegasan dan penetapan di permulaan ayat. Sebagaimana sebelumnya, dialah Allah yang merupakan Tuhan yang satu, tidak ada sekutu baginya. Dia yang menguasai dan mengendalikan segala-galanya tanpa penghalang ataupun pembantu. Allah Ta'ala maha suci daripada segala kecacatan, jauh daripada segala kekurangan, sempurna pada zat, sifat dan perbuatannya. Setiap makhluk bebas daripada kezalimannya. Dialah yang menganugerahkan keamanan dan kebenaran kepada Nabi-Nabi melalui mukjizat. Dan dialah juga yang menyelamatkan manusia daripada dizalimi. Allah Ta'ala mengesahkan kerasulan dan menzahirkan mukjizat. Dialah mengesahkan ketepatan janji pahala untuk orang yang beriman. Dia jugalah yang memerhati dan menguasai amalan hamba-hambanya. Ayat-ayat Al-Quran yang membuktikan bahawa Dia menguasai manusia itu ialah firman Allah Ta'ala yang bermaksud. Dan Allah Ta'ala senantiasa menyaksikan sesuatu. Kemudian Allah Ta'ala memberikan keterangan mengenai apa yang mereka lakukan.
Apakah makhluk yang lemah patut disamakan dengan Allah Tuhan? Tuhan yang senantiasa mengawasi setiap orang dan mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi Allah Ta'ala perkenalkan diri dia lah. Suruh kita ini sembah dia, abdikan diri pada dia, puja dia, puji dia. Kan? Jangan puja manusia, kerana manusia itu semua makhluk Allah. Tak kira lah manusia itu raja ke, dia orang yang bangsawan ke, dia Perdana Menteri ke, dia siapa ke, yang salah tetap salah. Kan? Yang berdosa tetap berdosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kemuliaan di antara kita. Raja pun sama, bahasa pun sama, semua akan mati bertemu dengan Allah. Kan? Cuma kadang-kadang ada orang besar tuan-tuan, dia lambat panjang umur dia sikit. Tak tahu pasal apa lah. Mungkin Allah Ta'ala nak bagi tengok dia punya kederhakaan dia punya balasan atas dunia lagi ke macam mana, wallahu a'lam. Kan? Ada orang dia boleh hebat lah, dia boleh tukar darah, cuci darah, kan? Setiap bulan, setiap tahun, setahun sekali dan sebagainya. Masuk vitamin dalam darah tersebut bagi jadi sihat, melancarkan elok. Kan? Kita yang duk jadi masalah ni sebab darah tak jalan dengan baik. Yang duk jadi blok, yang duk jadi stuck sana, stuck sini ni pasal apa? Pasal darah tak jalan dengan baik. Ada orang kaya, dia boleh buat macam-macam, dia boleh cuci, dia boleh pergi masukkan zat-zat, masukkan vitamin-vitamin tertentu, benda-benda yang boleh menyihatkan perjalanan darah tersebut. Kan? Maka dia akan bertambah sombong dan engkar, berani menghina dan mengutuk mereka-mereka yang menjadi pewaris kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi ulama ni tak ada benda lain tuan-tuan. Dia kerja dia untuk nak mengabdikan diri, mengajak manusia semua mengabdikan diri kepada Allah. Kita tengok Tuan Guru Haji Saleh rahimahullah almarhum, kan, masya-Allah tuan-tuan, dia daripada mula dia mengajar tahun berapa, tahun 70-an sampai dia mati baru ni lah, dia meninggal Jumaat beberapa hari yang lepas, kan, pada hari malam Sabtu, Jumaat malam 2 minggu lepas. Kan, orang sembahyang jenazah dia tuan-tuan dimaklumkan lebih 15,000 orang. Allahu akbar, atas dunia lagi Allah Taala bagi dah kat dia. Kan? Dia ni tak ada kerja lain. Bila dia mengajar dia tuan-tuan, benda yang pertama ditekankan ialah mesti awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mesti mengenal Allah. Jangan buat benda lain, kita kenal Allah Taala dulu. Barulah pergi mengaji dah tasawuf, ke mengaji fiqh, ke mengaji syariat, ke mengaji apa selepas tu. Awal mesti kenal Allah Taala dulu. Kena mengaji dulu. Kena kenal sifat-sifat Allah, kena kenal kebesaran Allah, kena kenal keagungan Allah. Lepas tu tak apa lah tuan-tuan, dia tak akan rosak. Orang yang dia rosak hari ni sebab dia tak kenal Allah. Kan? Dia sanggup membelakangkan Allah, sanggup mengambil sifat-sifat Allah. Dia jadi orang yang takabur, jadi orang yang riak, jadi orang yang ujub, sum'ah, dan sebagainya. Sombong dengan kekuatan dan kemampuan, kekayaan, kemewahan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Kan? Padahal Allah bagi itu sekejap je, bukan lama. Kan? Nikmat lah sekejap je tuan-tuan. Lepas tu kadang-kadang atas dunia lagi mereka sudah menerima azab yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi yang sahih, al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai, faman naza'ani wahida minhuma khazaftuhu finnar. Sifat agung itu pakaianku, takabur adalah selendangku. Sesiapa yang mencabar aku dalam sifat-sifat ini, pasti dia akan aku seksa. Jadi betul Allah tak bagi kita ambil. Kan? Sifat agung, sifat takabur Allah itu jangan ambil. Kerana Allah bagi tahu dah, fa khazaftuhu finnar, akan aku seksa dia dengan azab yang pedih di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Pemurah, yang Maha Mengasihani, Maha Menguasai, Maha Suci, Maha Sejahtera, Maha Mengamankan, Maha Mengawal, Maha Perkasa, Maha Takabur, Maha Pencipta, Maha Membentuk rupa, Maha Pengampun, Maha Memaksa, Maha Memberi, Maha memberi rezeki, Maha Membuka, Maha Mengetahui, Maha Menyempit hidup, Maha Melapangkan kehidupan, Maha Menghina, Maha Tinggi, Maha Pemberi kemuliaan, Maha Merendahkan, Maha Mendengar, Maha Melihat,
Maha menetapkan hukum, Maha adil, Maha lemah lembut, halus urusan pentadbirannya, Maha mendalam pengetahuannya, Maha penyantun, Maha agung, Maha pengampun, Maha berterima kasih, Maha tinggi martabatnya, Maha besar, Maha memelihara, Maha memberi makan, Maha mencukupi, Maha bijaksana, Maha luhur, Maha mulia, Maha mengawas, Maha mengabulkan, Maha luas, Maha bijaksana, Maha mengasihani, Maha mulia yang Maha membangkitkan, Maha menyaksikan, Maha benar, Maha mengurusi, Maha memiliki kekuatan, Maha teguh, Maha melindungi, Maha terpuji, Maha menghitung, Maha memulai, Maha mengembalikan, Maha menghidupkan, Maha mematikan, Maha hidup, Maha tetap, Maha menemukan, Maha mulia, Maha esa, Maha diminta, tempat pergantungan, Maha kuasa, Maha menentukan, Maha mendahulukan, Maha mengakhirkan, Maha permulaan, Maha penghabisan, Maha zahir kekuasaannya dan Maha tidak kelihatan zatnya, Maha menguasai urusan, Maha tinggi, Maha baik, Maha penerima taubat, Maha memberi siksaan, Maha pemaaf, Maha belas kasihan, Maha memiliki kekuasaan, Maha pemilik keagungan dan kemuliaan, Maha mengadili, Maha mengumpulkan, Maha kaya, Maha memberi kekayaan, Maha memberi, Maha mempertahankan, Maha membuat bahaya, Maha memberi manfaat, Maha menjadikan cahaya, Maha memberi petunjuk, Maha menciptakan, Maha kekal, Maha mewarisi, Maha pandai, Maha penyabar. Itu 99 nama Allah yang kita patut mengingatinya. Okay. Baik. InsyaAllah kita berhenti di tempat itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kekuatan dan kebaikan kepada kita semua, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Hari ini hari terakhir di bulan Syawal. Bulan Syawal katanya ada jamuan, alhamdulillah. Orang Islam ni, Melayu, Malaysia ni hebat tuan. Raya sebulan, puasa pun sebulan. Dia kabur, kan? Tahniah lah. Tak macam tempat-tempat lain. Orang lain 3 hari pertama saja, tak ada orang. Itu raya 6 pula habis lah. Kita raya lama tuan. Hebat kita. Puasa belum tentu lagi, tapi raya tu lama, kan? Begitu. Tahniah kepada semua. Tahniah kepada yang telah pun menghabiskan puasa 6. Kalau yang tak dapat juga nak buat macam mana? Tak payah buat. Teruskan dengan puasa-puasa sunat yang lain, Isnin, Khamis dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah jadi asbab untuk kita dimudahkan urusan memasuki syurga ni. Baik, tuan dan hadirin sekalian, esok malam saya akan berangkat ke Kudat, Sabah, masuk hutan. Kita ada nak menyelesaikan misi dakwah yang tidak pernah habis. Kami nak siapkan surau, ada lagi 5% lagi belum siap. Dan kita akan melaksanakan upacara perasmian dalam tempoh tersebut. Kalau dapat mufti-mufti lah, tidak pun DO yang akan merasmikan surau Ar-Rahmah, Kampung Pasir Hitam, Pulau Banggi, Kudat, Sabah. InsyaAllah esok delegasi kami lebih kurang 70 orang, termasuk da'i-da'i yang sedia ada di sana. Dan kita berkumpul, kita melaksanakan gerak kerja dakwah yang lebih tersusun, insyaAllah. Jadi kita perlukanlah, sebab kosnya banyak tuan-tuan, kita perlukan dana. Jadi saya macam biasalah mengumumkan, melancarkan derma jihad, derma dakwah. Kita tak mampu nak pergi, kita bagi peluang pada orang yang boleh pergi, insyaAllah. Yang kita nak laksanakan kerja, kita nak siapkan surau, kita nak buat kerja dakwah yang tak pernah habis, tuan-tuan. Tak pernah habis. Macam-macam cara, macam-macam kaedah pendekatan kita guna, asalkan dakwah ini sampai kepada mereka yang sepatutnya, insyaAllah. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita di dunia, kita lagi di akhirat. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.